Kota Raja. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih, saya juga ingin membahas maksud bekalan 28 Kementerian Pengangkutan. Saya ingin merujuk kepada 010500 Perkhidmatan Bantuan Udara. Saya cuma ingin bertanya atau menegur masalah kapal terbang ni, Firefly ke AirAsia ke. Biasanya kita sebagai penumpang kalau lewat kita ditinggalkan dan kita tak akan dapat balik tambang kita. Tetapi banyak kali apabila penerbangan itu lewat, ya, kita terpaksa menunggu sampai hampir 2 jam kadang-kadang, ya, dan airline ataupun syarikat penerbangan tidak ada apa-apa komitmen untuk membayar mengganti rugi ataupun habis sangat, kami we are sorry. Ya, I think this is not fair. Sebab bila kita membeli tiket itu, kita pelanggan, mereka memberi perkhidmatan. Sekiranya mereka gagal memberi perkhidmatan, maka mereka patut compensate kita. Beg kalau lebih setengah kilo pun dia akan kenakan, ya, tak ada tolak ansur, ya, setengah kilo, 1 kilo 30 ringgit misalnya, tidak ada tolak ansur, ya. Jadi mereka tidak ada tolak ansur pada kita, tetapi kita sebagai pengguna selalu akan menerima akibat sekiranya kita tidak menepati syarat-syarat yang telah mereka tetapkan. Jadi saya harap Kementerian Pengangkutan melihat kepada perkara-perkara seperti ini supaya adil kepada kita sebagai pengguna. Kedua, saya ingin menyebut mengenai 010600 iaitu pengangkutan darat. Saya ingin bertanya kepada kepada kementerian mengenai tambang taksi daripada stesen-stesen komuter, ya, seringkali oleh kerana kurangnya pengangkutan dengan bas, maka taksi-taksi ini digunakan. Contohnya saya beri dari stesen komuter Kelang ke Kampung Jawa yang tak sampai 5 minit, RM10 tambang yang dikenakan. Adakah tidak ada piawai atau standardization daripada pihak kementerian, dan bagaimanakah langkah penguatkuasaan tambang-tambang taksi ini? Ya, pengguna rakyat tidak ada pilihan dan kadang-kadang mereka bayar tetapi dengan rasa marah kerana mereka tidak ada pilihan. Jadi saya harap ini dapat Menteri berikan pertimbangan. Kedua ialah mengenai pembinaan stesen-stesen bas satu Malaysia, ya, yang kita welcome, kita mengalu-alukan di seluruh negeri Selangor. Namun apa yang berlaku adalah pembinaan stesen-stesen bas satu Malaysia ini, ya, tidak mendapat kebenaran dan persetujuan daripada PBT, ya, dalam kawasan saya MPK, ya, dan mereka hanya mencacak dan terus buat, dan ahli majlis pun tak tahu, PBT pun tak beri kebenaran, buatlah ikut suka. Kerana apa? Kerana kerajaan pusat, jadi boleh buli kerajaan negeri, ya. Jadi ini adalah satu perkara maknanya kita tidak menghormati kerajaan negeri yang dipilih oleh rakyat, ya. Sekurang-kurangnya ia perlu diluluskan plannya, diluluskan di mana nak letak, kerana ahli-ahli majlis lebih tahu di mana tempat yang baik untuk membuat stesen-stesen bas ini, ya, bukan hanya sekadar untuk memberi kontrak kepada orang-orang tertentu untuk buat stesen bas ini. Jadi bukan tidak menghargai, kita menghargai, tetapi, ya, kalau kita nak ajar rakyat untuk mengikuti undang-undang dan peraturan, saya ingat kerajaan perlu menunjuknya dahulu. Bus stop lah, stesen bas, bus stop, perhentian bas, minta maaf, perhentian bas. Seterusnya saya ingin ke 060500 pengangkutan darat juga. Saya ingin bertanya tentang parkir kenderaan-kenderaan berat perdagangan seperti lori-lori tanker, lori-lori trailer, bas sekolah, bas persiaran. Saya sudah bangkitkan perkara ini juga di bawah KPKT, ya. Permitnya diberi oleh sekarang, saya ingat oleh apa nama dia, SPAT, ya, SPAT dulu lembaga pelesenan, sekarang dah tak ada. Lori-lori dan bas-bas ni sepatutnya sebelum mereka diberi permit sudah ada tempat-tempat parkir tertentu, tetapi mereka ni semua tak peduli. Yang menjadi mangsa adalah penduduk-penduduk kawasan-kawasan perumahan
ya, di mana lori-lori dan bas-bas ini diparkir di sepanjang jalan masuk kawasan perumahan ataupun di depan rumah mereka, di tepi rumah mereka dan sebagainya. Bukan sahaja jalan-jalan dalam rumah kawasan perumahan, taman-taman ini rosak, tetapi ia sangat berbahaya kerana kadang-kadang mereka meletak kepada tempat-tempat yang strategik sehingga kan pemandu biasa tak nampak di simpang-simpang ini kenderaan yang lalu lalang. Dia boleh menyebabkan kesalahan. Apa kuasa PBT? PBT hanya boleh compound. Dia hanya boleh compound dan tidak boleh kalau kata tayarnya boleh dikunci, PBT tak boleh, ya. Dan bila saya bertanya perkara ini, saya ingat dahulu Tenggara masa menjadi pengerusi kepada lembaga pelesenan kenderaan perdagangan ini mengatakan bahawa ya boleh majlis ataupun ahli majlis PBT boleh membuat undang-undang atau peraturan tambahan di mana tayarnya boleh dikunci. Tapi bila saya semak balik kepada pegawai undang-undang PBT, mereka kata ianya tidak dibenarkan, kami tidak boleh mengatasi apa kuasa yang telah diberi kepada kami. Kami hanya boleh compound. Jadi apa yang harus penduduk lakukan? Ya, mereka merasa kecewa kerana pihak-pihak PBT tidak boleh membantu mereka. Dan kita tahu bahawa birokrasi di segi pentadbirannya, PBT ini, bahagian-bahagian penguatkuasaannya selepas 3 kali compound perlu menulis surat kepada mungkin sekarang kepada SPAT. Dan ini mengambil masa yang lama dan makna dia tidak berkesan. Aduan kepada PBT tidak berkesan untuk menghalang lori-lori dan bas-bas ini diparkir di kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya. Jadi saya harap Menteri dapat memberi satu solusi lah. Apa dia? Bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah seperti ini. Kemudian saya juga ingin bertanya, banyak kalilah saya berjumpa tentang lampu-lampu syarat yang selalunya baru pasang kerana tempatnya itu di tempat yang orang kata mudah dilanggar oleh lori-lori dan tanker-tanker yang besar-besar ini. Kerap kali lampu-lampu isyarat ini akan musnah, terbalik, kemudian terpaksa dibuat lagi, kemudian musnah lagi. Siapakah yang bertanggungjawab sebenarnya? Tidakkah pihak penguatkuasaan mengambil tindakan kepada lori-lori ini? Ya, kerana bagi saya sifat tidak bertanggungjawab mereka. Bila mereka tak boleh buat U-turn, mereka buat U-turn, dan bila buat U-turn akhirnya langgar lampu isyarat. Dan membuat satu lampu isyarat ini bukanlah harga yang murah, akhirnya terpaksa ditanggung oleh rakyat. Jadi mungkin kita perlu ada satu orang kata satu talian di mana sesiapa yang boleh mengambil gambar ini, kita SMS ataupun kita email kepada pihak berkuasa, dan siapa yang dapat ni kita beri mereka orang kata hadiah, ya, reward, ya, kepada mereka kerana dapat menangkap culprit ataupun penyangak-penyangak ni, ya, setelah langgar harta awam, mereka tidak bertanggungjawab dan mereka lari begitu saja. Saya juga ingin menyentuh tentang 060-400 pengujian dan pelesenan pemandu, berhubung dengan juga sedikit kepada 070000 Keselamatan Jalan Raya. Saya biasa sebut perkara ini bahawa penunggang motosikal di kawasan-kawasan luar bandar dan kampung-kampung, dan sekarang pinggir bandar, kerana kita duduk di Kuala Lumpur, banyak kampung-kampung sekarang sudah jadi semi-urban ataupun pinggir bandar yang tidak ada pengangkutan awam di dalam kawasan kampung-kampung ini. Misalnya saya tinggal di Sungai Buloh, ada beberapa kampung di situ, Kampung Membau Sempak, Kampung Kubu Gajah, Kampung Paya Jaras, dan ada jalan, dan jalan ini sekarang sudah menjadi jalan besar, ya, kenderaan-kenderaan mengambil jalan pintas daripada jalan ke Kuala Selangor, terus keluar kepada jalan Paya Jaras, dan mereka ambil jalan pintas dan jalannya sangat sibuk. Namun kenderaan awam tak ada. Bila kenderaan tak ada, duduk di kampung tanpa kenderaan awam nak keluar, biasanya kenderaan yang dipakai adalah motosikal. Dan kalau kita lihat, yang naik motosikal ni adalah anak-anak muda, ya, yang tak layak dapat license, tak dapat lesen. Cuma apakah tindakan kita? Kerana mereka, kalau kita bawa dalam kampung, kita yang perlu berhati-hati kerana mereka keluar simpang tak berhenti dan tak tengok kiri kanan. Ya, jadi perlukah kita membuat memberi pendidikan kepada mereka walaupun mereka tak layak dapat lesen? Maka sekurang-kurangnya, ya, kalau mereka ditahan oleh pihak polis dan sebagainya, mereka telah mengikuti
ya, mengikuti kursus-kursus dan sebagainya supaya mereka tahu undang-undang jalan raya. Dan mereka ini boleh bawa motor pada umur yang muda. Bila mereka ambil lesen besok pun, tabiat negatif di dalam pemanduan itu sudah tertanam di dalam jiwa mereka. Jadi nak tanam orang kata sikap memandu yang betul adalah agak terlewat. Mereka hanya setakat belajar pemanduan itu untuk orang kata untuk lulus lesen, lepas tu bawalah ikut suka. Akhir sekali saya cuma nak sebut tentang pembangunan, maksud pembangunan 28. Saya nak tanya Menteri tentang LRT Jajaran Kelana Jaya Stesen 11 dan 12. Setahu saya kerajaan negeri belum meluluskan, dan kemudian PBT pun juga belum memberi permit untuk melaksanakan kerja-kerja ini. Namun stesen-stesen itu sudah mula dibina dan jajaran juga telah mula, landasan juga telah mula dibina. Masalahnya adalah penduduk-penduduk di Subang Alam, di Alam Megah, ya, dan juga di Putra Heights mengalami masalah sekarang. Sudah ada keruntuhan tanah kecil, ya, keruntuhan kecil, dan juga air daripada kuari lama itu sedang dialirkan keluar, ya, dan akan menjadi orang kata boleh menjadi punca bencana. Jadi saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah plan mitigasi untuk menghalang ataupun mencegah bencana alam daripada berlaku, ya, dan penduduk amat risau. Dan kenapakah projek ini yang dilakukan oleh Prasarana, ya, tidak menunggu PBT untuk meluluskan, DOE pun tidak lagi meluluskan setahu saya. Sekian, terima kasih.